Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada bangsa mekanika. Kami sekarang berada di Desaru dalam sesi pandu uji Proton X70 yang baru. Semalam daripada KL pergi Melaka, pergi Sempang Renggam, hari ini sampai di Desaru. Sejauh 450 km dah jalan. Nak tengok pasal kereta ni, nak tahu apa pendapat saya? Okey, kepada anda di luar sana yang baru saja menemui channel Mekanika Malaysia, sudilah kiranya anda menekan butang subscribe, butang like dan juga butang lonceng. Dan jangan lupa untuk follow TikTok Mekanika, Facebook dan juga Instagram. Seperti biasa, kita tengoklah sikit sejarahnya. Proton ni dalam keadaan keuangan yang teruk sekitar 2015 macam tu. Kerajaan dah bagi tahu Proton, kau kena cari rakan teknikal yang baru, partner yang baru. Kalau tidak, government dah tak nak bantu lagi. Tak nak bail out dah Proton ni. Okey. So pada 2017 dia menemui rakan kongsi dia. Sebelum itu ada calon-calon dia, ada Volkswagen AG, ada PSA iaitu Peugeot Citroen, ada Geely dan akhirnya Proton bersama dengan Geely membeli 49.9% saham di dalam Proton. Dan hanya setahun selepas itu, 2018, lahirlah Proton X70 yang pertama, versi CBU yang diimport daripada China. Masa tu dia pakai enjin 1.8 TGDI turbo tetapi dengan transmission 6-speed auto. Dan setahun selepas itu, 2019 hujung, Proton pun launch lah model CKD X70. Masa itu dia pakai enjin 1.8 lagi tapi dengan transmission dual clutch DCT 7 speed. Lepas tu adalah perubahan kosmetik sikit dan juga right hand drive lah. Okey. 3 tahun selepas itu, selepas COVID, selepas PKP apa semua ni, selepas segala jenis kepayahan ini, lahirlah yang ini, facelift yang pertama. Dia panggil X70 1.5 TGDI MC1, minor change number 1. Maksudnya facelift yang pertama. Banyak ke perubahan dekat MC1 ni? Okey, jom kita tengok. Sebagai bukan pengguna X70, saya sendiri tak tahu apa beza dia. Dan tak tahu tak apa beza dia. Sebenarnya memang tak ada pun. Okey, diberitahu perubahan dia cuma dekat trim warna. Kalau yang grill ni dulu warna dia macam graphite grey macam tu, dia dah tukar warna gloss black. Termasuklah juga bahagian ini, gloss black. Side mirror pun sama, gloss black. Yang trim belakang Proton dekat tailgate tu gloss black dan juga bahagian trim bumper belakang kereta ni. Apa yang berbeza yang boleh kita nampak dengan jelas ialah rim dia. Rim dia masih pakai 19 inci, cumanya corak yang ini dia dah pakai pada model SE dia launch tahun lepas. Kalau daripada luar, kalau tengok rim ni, ya, yang ini model 1.5 TGDI model 2022. Kalau perubahan tu tak banyak, kenapa panggil facelift? Nah, sebenarnya perubahan dia banyak terletak di sini. Sebelum ni dia pakai enjin 1.8 4 silinder turbo, yang ini dia dah pakai enjin 1.5 3 silinder turbo, enjin yang sama dalam Proton X50. 3 silinder. Power ke? Okey. Atas paper dia ada power 177 PS dan 255 Nm of torque. Dan kalau kita bandingkan dengan enjin 1.8 yang dulu, yang ini 7 PS lebih rendah dan 45 PS lebih rendah berbanding dengan enjin 1.8. Sounds like macam downgrade kan? Tapi sebenarnya dari segi fizikal, enjin ni dia 40 kg lebih ringan berbanding dengan enjin sebelum ni. Dan dari segi consumption, yang ini dia better sikit lah berbanding 1.8 yang dulu. Tapi jangan bimbang kepada orang di luar sana yang masih lagi berminat untuk membeli yang version 1.8 TGDI tu, jangan khawatir. Memang Proton masih jual yang itu pada model top of the line X70 ni. Ada duit bayar je, boleh beli lagi yang 1.8. Cukup ke power engine kereta ni? Okey, sebagai perbandingan, angka yang saya sebutkan tadi, dia berada di liga teratas.
sebenarnya power engine ni kurang sikit je daripada Honda CR-V 1.5 TC terbocah tu kan. The rest, pesaing-pesaing dia yang lain dalam segmen C SUV duduk bawah dia sebenarnya, nombor-nombor tadi. Jadi tak payahlah nak risau sangat. Gegar ke enjin ni? Yang itu kita komen sekejap lagi. Mungkin ada yang risau bergegar ke enjin 3 silinder ni. Sebenarnya secara jujur saya pun tak tahu dia enjin 3 silinder kalau tak dibagi tahu. Memang tak ada rasa langsung. Sikit tu mungkin adalah. Sikit dalam perspektif orang yang selalu test kereta macam saya. Tapi kalau untuk orang yang biasa-biasa sekali-sekala pergi showroom test kan, saya berani jamin dia orang tak akan rasa pun apa beza 1.5 3 silinder dengan 1.8 4 silinder yang sebelum ni. So jangan risau bab gegar tu. Cuma ini kereta baru. Kita tak tahu selepas 3-4 tahun tahap gegaran tu tak tahu. Tapi menurut Geely, mereka dah test enjin ni sejauh 12 juta kilometer. Dan sebenarnya enjin ni bukanlah enjin baru. Dia dah pasang lebih 750,000 kereta dah. Should be tak ada masalah. Dari segi power macam mana? Dan sama juga jawapan saya macam tadi. Kalau tak ada bagi tahu, saya pun tak tahu apa beza dia dengan 1.8. Walaupun atas paper tu nampak macam banyak dia punya, especially torque tu banyak turun 45 Nm. Tapi acceleration daripada 0 sampai 110, 115 macam tu, saya tak rasa apa-apa. Saya tak rasa nak komplain tak apa. Dan pada speed inilah memang banyak kita gunakan stop and go traffic, kita nak memotong apa semua. Cuma selepas 120 dia nak panjat pergi 16, 17 tu dia rasa macam mengah sikit. Mengah dalam konteks enjin turbo, bukan mengah enjin NA. Jadi mengah enjin turbo ni dia still boleh pergi, cuma kita rasa enjin tu macam dia menderu, RPM dia macam tinggi. Tapi tak ada hal, power tu dia hantar juga. Dari segi NVH, saya rasa tak ada beza dengan yang 1.8 lama. Saya rasa dia orang tak buat apa pun. 0 sampai 110 just nice. 120 tu ada start masuk sikit-sikit angin tu. Which is untuk kereta dalam price point ni 100 sampai 120 ribu ni, kita tak boleh komplain pun sebenarnya dengan segala jenis features, bells and whistle, ACC, auto headlight, auto wiper, apa semua ni tak ada dah. Kereta lain tak offer dah macam ni. Walaupun kita dengar macam-macam isu lah dengan spare part lah, dengan apa semua. Tapi kalau compare dengan zaman dulu, saya berada dalam industri ni dah mungkin lebih 20 tahun dah. Proton zaman dulu dengan Proton zaman sekarang ni dia lebih dengar cakap pelanggan. So dia selesaikan isu tu lebih cepat. Dia cari penyelesaian tu lebih cepat dan mungkin sebab dia ada bos baru nak kena jaga juga kan. Alright, untuk 100 ke 120 ribu, berbaloi tidak beli kereta ni? Pada saya, untuk orang yang nak membeli cuma satu kereta saja untuk kegunaan semua, untuk pergi kerja, balik kampung, hantar anak, satu family yang selesa, yang selamat dengan adas apa semua, beli ini memang sangat berbaloi. Kalau takutlah nanti spare part apa semua, dia macam ni. Untuk harga macam tu, features macam tu, kita kalau nak ambil risiko, then boleh ambil risiko. Tapi kalau harga kereta ni, yang mana dia punya pesaing dia mungkin 15, 16 kan. Kalau harga kereta ni 200, no, jangan beli. Walaupun dengan feature-features dia ni, jangan ambil risiko. Tapi pada price point macam ni, dengan quality macam ni, dengan after sale yang improve, saya rasa dia salah satu pilihan yang patut dipertimbangkan. Okey, itulah saja review kita pada kali ini. Tak ada banyak masa sangat kita sebenarnya. Okey, untuk review yang lebih mendalam, kami akan buat video yang lebih mendalam lagi tentang S70 ni. Kepada anda di luar sana yang mungkin pertama kali jumpa channel ni, tolonglah support kami dengan menekan butang subscribe. Kami juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, dan tolonglah follow dekat sana sekali. Okey, terima kasih dan Assalamualaikum.